Dan hari ini, betul, terima kasih. Kenapa tak bangkit isu LGBT? Hari ini berkaitan dengan LGBT juga. Saya nak cerita tentang LGBT ni, tuan-tuan. Bagaimana seorang ahli parlimen PAS di parlimen pada hari ini terpaksa menarik balik dakwaan kerajaan ini dikaitkan dengan LGBT. Menarik balik ni dengan erti kata lain, dia meminta maaf. Saya baca. MP PAS tarik balik dakwaan kaitkan Women's March dengan LGBT. Saya baca. Setelah dilontarkan pertanyaan berkali-kali daripada speaker, akhirnya Wan Razali Wan Nor MPN Kuantan menarik semula dakwaan yang mengaitkan perhimpunan Women's March dengan gerakan LGBT. Saya baca. Sebelum itu Wan Razali mendakwa perarakan yang dibuat selepas sebelum itu, perarakan dibuat sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa itu membabitkan unsur LGBT. Ketika itu sedang dikendalikan oleh Alice Lau. Sejurus selepas membuat kenyataan itu, Speaker Dewan Johari Abdul masuk ke dalam Dewan, mengemukakan pertanyaan kepada ahli PAS berkenaan. Johari Abdul kata, saya dengar dekat chamber, dekat bilik tadi, adakah Kuantan pasti Women March itu adalah perhimpunan LGBT? Tegasnya. Apabila ada ahli parlimen jelas, Johari kata, no, yang lain diam. Saya nak jawapan itu saja. Are you sure? Adakah kamu pasti? Saya nak tanya, are you sure? Kalau tidak, kata tidak. Adakah perarakan itu perarakan LGBT atau perarakan woman? Oh, marah macam itulah. Saya ulang balik. Are you sure? Lepas tu Johari kata apa? Saya tak pasti. Kalau tak pasti, tarik balik. Johari kemudian membuat arahan agar Razali yang baru ini membuat permohonan maaf kepada penyanyi Baby Shima. Menarik balik kenyataan betul. Dia kata apa? Saya tarik balik. Saya tarik balik. Saya fitnah. Saya tarik balik. Saya telah memfitnah. Dan fitnah ini, tuan-tuan, seronok pula, disambung oleh si bodoh, si dungu yang sekarang ini tidak malu memfitnah. Tak malu, tuan-tuan. Ni dia. Pasal dramatik sangat saja. Seronok. Kenapa dia, terima kasih. Kenapa dia nak tarik balik, tuan-tuan? Sebab kalau dia tak tarik balik dalam handset, benda itu dia boleh kena dakwa. Bukan kena dakwa, kena ambil tindakan. Dakwa memang tak boleh dakwa lah, tapi kena ambil tindakan. Sebab dia telah mengeluarkan kata-kata palsu. Tetapi ada je orang LGBT je, orang berarak. Contohlah, PAS berarak dekat Padang Merbuk. Tiba-tiba ada LGBT datang, bawa dia punya spanduk. Adakah kita boleh kata PAS itu menganjurkan parti LGBT ataupun perarakan LGBT? Kan? Ataupun bukan LGBT lah, ISIS tiba-tiba datang, bunuh semua orang. Orang kafir semua mesti dibunuh. Adakah PAS berani mengatakan, oh, kami memang setuju dengan apa dia cakap? Kan? Bunuh semua orang kafir. Bolehkah dia kata macam tu? Tak. Oi, YouTube 10,000. Terima kasih YouTube. Facebook saya tak tahu apa. 1,000 lebih. Kan? Adakah dia boleh kata macam tu? Kenapa PAS tak nak berani claim tiba-tiba ada orang hijack orang punya march? Tiba-tiba kata, oh, inilah dia anjuran kerajaan. Aku tahulah bodoh tu free, tapi janganlah ambil semua. Kan? Betul tak? Bodoh tu free, tapi janganlah ambil semua. Sebab itulah, tuan-tuan, kenapa sekarang ini PAS dan Bersatu gaduh. PAS dan Bersatu sekarang ni gaduh, betul. Ni saya cerita betul-betul. PAS dan Bersatu sekarang ni tak bertemu muka. Okey, kenapa? Baru-baru ni kan ada Bersatu ada buat perhimpunan. Bersatu ada buat perhimpunan. Perhimpunan Sorry kejap. Right. Dia orang ni perhimpunan. Perhimpunan apa, tuan-tuan? Perhimpunan Bersatu lah. PAS tak hantar wakil. Okay. PAS tak hantar wakil. After PAS leaders absent at Bersatu meet, Tuan Ibrahim denies talk of leaving perikatan. Datuk
Tuan Ibrahim Tuan today dismiss allegation that PAS is leaving the federal opposition coalition Perikatan Nasional. In the brief response, there is no such talk within PAS. No such thing. It was never been brought up. Senang dia cerita macam ni lah tuan-tuan. The more you deny, the worse it is going to be. PAS sekarang ini dalam usaha nak menjauhkan diri daripada Bersatu disebabkan oleh skandal-skandal ini. Sekarang ini belum ada dakwaan terhadap pimpinan PAS lagi. Tetapi perkara itu akan berlaku. Perkara itu akan berlaku. Okey, ada yang tanya saya, kenapa Yidin tak nak bergabung knowing that dia orang ada kes? Kalau dia orang bergabung pun dengan kerajaan, saya dah jawab benda ni Muhammad Amir. Kalau dia bergabung pun dengan kerajaan perpaduan, arahan yang di Pertuan Agong atau titah yang di Pertuan Agong adalah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana Pakatan Harapan mempunyai majoriti paling besar. Betul? Jadi walaupun dia bergabung, tetap juga akan kena. Kenapa tuan-tuan? Kerana gabungan itu Anwar Ibrahim dan jenis ini file SPRM, polis dan sewaktu dengannya, kamu buat apa yang kamu boleh buat, teruskan apa yang kamu boleh teruskan. Itu jawapan dia. So dia tahu the only way dia nak tutup kes ini tuan-tuan, dia kena memerintah. And that is why kenapa Hadi terlalu kuat nak pergi tebuk atap kerajaan yang ada sekarang ini. Nak kena tebuk atap ni tuan-tuan, perlu, wajib dilakukan dalam keadaan segera. Kenapa dia orang hantar SD seawal mungkin? Agong tak keluar titah pun. Dia tak keluar, bagi dia tak keluar titah pun nak kata SD ke, tak ada apa pun arahan. Tiba-tiba dia orang pertama hantar SD. Pasal tak? Perikatan Nasional antara yang pertama hantar SD. GPS masa tu mengeluarkan kenyataan, antara yang pertama hantar SD. Sekarang ini dalam perhimpunan Bersatu baru-baru ini, PAS tidak hantar wakil. Kalau PKR tak hantar wakil dalam Pimpinan Agung UMNO, tak ada masalah lah. Kami bukan bergabung di bawah satu parti macam Perikatan Nasional. Dia umpamalah DAP buat kongres, tak ada wakil daripada PKR dengan Amanah. Atau PKR buat kongres, tak ada wakil daripada DAP dengan Amanah. Dia pelik lah. Tapi kalau PKR UMNO buat kongres, tak ada wakil daripada PKR, DAP atau Amanah, tak pelik. Sebab kami bukan bergabung di bawah satu coalition. Ini adalah kerajaan perpaduan. It's just a coalition government. Faham? So tak datang tak ada masalah. Kami bukan yang menyokong di antara satu sama lain. Jadi benda itu, akhirnya benda ni, sebab itu saya kata, adakah benda ini akan memakan diri? Ya, saya dah sebut sebelum ni. Sumber SPRM cukup bukti dakwa. Ini yang paling ditakuti oleh PAS dan juga Bersatu. Saya baca. SPRM mempunyai bukti yang cukup untuk membawa pertuduhan terhadap seorang ahli PAS yang saya tunjuk wallahi tadi tu, yang dipaparkan dalam rakaman video ketika menyerahkan wang tunai kepada pengundi di Marang, dan dia merupakan AJK PAS kawasan tersebut, bahagian tersebut. Menurut sumber yang dirapat dengan kes itu, penyiasat telah membuat temu bual dengan saksi kejadian dan akan mencadangkan tuduhan rasuah kepada pendakwa raya tidak lama lagi. Mereka sedang menyiapkan satu bahagian akhir sebelum melengkapkan siasatan, kata seorang pegawai kanan SPRM yang membabitkan permintaan formaliti untuk mendapatkan beberapa dokumen rasmi daripada SPR. SPRM perlu mendapatkan dokumen pendaftaran pemilih daripada SPR yang perlu kita mohon melalui mahkamah. Apabila kita telah mendapat dokumen dan merekod beberapa kenyataan, maka kertas siasatan akan dihantar semula untuk keputusan mereka. Dia macam ni tuan-tuan, kaedah dia macam mana. Okay, bila dia dapat dokumen SPR tersebut berkaitan dengan pengundi Marang, dia akan refer balik kepada video itu. Sebab disebut, wallahi saya, disebut nama tadi kan, nama sekian, dengan ini bersumpah akan mengundi PAS. And then dia akan kaitkan dengan orang itu, akan panggil orang itu untuk jadi saksi. Betulkah kamu menerima wang ini dan diminta untuk bersumpah bagi mengundi PAS di dalam pilihan raya yang lepas? Ya, jawab dia. Siapakah orang yang memberi rasuah tersebut? Adakah dia terdapat di dalam bilik ini? Ya. Boleh tak tunjukkan kepada mahkamah siapakah orang yang memberikan wang tersebut? Dia tunjuk tertuduh. Baik, terima kasih. Jadi kalau dia didapati bersalah, dia ada dua pilihan. Satu, dia berdiam diri lah. Tak, itu duit saya. Saya yang bagi. Bolehlah dia kena tu.
Atau yang kedua, sebenarnya pimpinan saya yang bagi. Siapa pimpinan kamu? A, B, C dan D. Tuan-tuan, rasuah tuan-tuan. Saya tak tahulah bagi orang PAS rasuah ni apa dosa dia kan. Bila sebut LGBT, macam gegak komputer lah suasana. Wow, habislah dunia kita ni. Bila sebut Kristen, habislah. Bila sebut rasuah, krik 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 krik. Rasuah? Itu bukan rasuah. Itu kan sedekah. Aduh. Kusangkakan 1, kusangkakan 2, rupanya 3. Apa yang 2? Apa yang 3? Tak habis lagi cerita ni tuan-tuan. Saya kata tadi sentral, Datuk Roy sentral kepada cerita Jana Wibawa. Datuk Roy ada satu lagi anak kepada bekas Perdana Menteri sentral kepada kes-kes, bukan setakat Jana Wibawa tuan-tuan. Saya ada pecahan bagaimana dia berkaitan dengan banyak benda. Yang tu nanti kita tunggu pendakwaan. So hubungan mereka tak lama. So mereka sekarang ni saling salah menyalahi di antara satu sama lain. Sebagaimana PAS dulu salahkan Anwar Ibrahim tak cukup jumlah, sekarang ini PAS marah bersatu. Itu sebab kenapa kita masih lagi tidak dapat memegang kerajaan yang ada sekarang ini. Terima kasih 11,713 orang yang menonton saya di YouTube dan juga Facebook. Di YouTube 10,000 sekarang ini. Terima kasih 2,000 yang ada di TikTok. Terima kasih ada 52 yang ada di Instagram. Dan saya minta pasti berapa ramai yang ada dekat saya punya Twitter ni. 83 orang lebih, 90 orang lah yang ada dekat Twitter. Terima kasih kerana mendengar. Terus bersama dengan siaran kita. Sebarkan. Jangan percaya dengan mainan-mainan kecil dia orang ni tuan-tuan. InsyaAllah jangan pernah percaya. Sebab dia nak tutup apa? Rupanya bila terlalu lama berkuasa, bila dah nampak duit, dah hidu duit, dah nampak duit depan mata, Islam pun tak jadi Islam, rasuah pun jadi sedekah. Semalam SPRM mengeluarkan satu berita, cukup bukti untuk dakwa kes beri wang kepada pengundi marang. Cukup bukti untuk dakwa kes beri wang kepada pengundi marang. Okey. Pengundi marang terima wang dana haram tuan-tuan. Terima dana rasuah tuan-tuan. Saya saja nak cari video tu balik. Wallahi tu. Okey. Sedekah PRU ni kita tengok sedekah tak sedekah. Kita tengok sedekah tak sedekah. Di mana tuan-tuan? Di Marang. Marang tu kat mana tuan-tuan? Marang tu kat mana? Entahlah. Marang tu kat Terengganu kot. Oh, Terengganu. Ni kawasan mana tu? Parlimen mana? Dengar-dengar ceritanya Tok Guru. Oh, Tok Guru. Yelah. Gurulah sangat kan. Ni kita tengok video ini. Parti politik pada PRU 15. Nak pergi ambil duit mengundi. Ni tengah beratur nak ambil duit ni. Menurut sumber agensi itu, ia sebahagian siasatan berhubung video tular orang ramai di hadapan sebuah bangunan kononnya mengutip bayaran daripada PAS untuk mengundi. Menurut Malaysia Kini yang memetik sumber yang rapat dengan siasatan, setakat ini SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu itu dan terima oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang selain perlu 100, hari tu kata 350. Walau on kena tipu. Aduh. Selepas berakhirnya PRU 15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. PAS telah memberi wang kepada pengundi tuan-tuan. Mana dapat duit tu? Saya tanya PAS, mana dapat duit tu? Kat mana dapat duit tu? Saya tanya kepada pengundi PAS.
Kat mana dapat duit tu? Itu soalan kita. Kan? Dia kata dia pas nafi menyuruh orang menyuruh akad sumpah undi PAS. Akad sumpah undi PAS dia nafikan dakwaan tersebut. Okey, kita dengar. Terdakwa diminta bersumpah dengan nama Ni video dia. Allah bahawa mereka mengundi PAS sebelum diberikan bayaran tambang perjalanan untuk pulang mengundi. Tu nampak yang angkat tangan tu. Wallahi kami akan undi PAS. Wallahi baru dapat duit. Wallahi kami akan undi PAS baru dapat duit. Yang pakai baju seorang tu baju prison baju pegawai penjara Tak tahulah tuan-tuan. Saya tak tahulah. Tuan-tuan fikir sendirilah. Kalau duit rasuah ni haram ke tak haram? Saya tanya tuan-tuan, duit rasuah ni haram ke tak haram? Oh, tapi Is dia nak bagi haram tak haram lah. Terpulang pada dia lah nak bagi tak haram. Terpulang lah. Kau yang makan duit haram masuk jadi darah daging bagi kat anak bini. Kau rasa haram tak haram? Anda Wallahi saya undi Muhammad Sulaiman. Wallahi saya undi PAS. Saya undi Muhammad Sulaiman. Wallahi saya undi PAS. Wallahi saya undi PAS. Wallahi saya undi PAS. Penjilat, betul. Inilah dia penjilat yang sebenar. Walaupun rasuah tetap kami akan tetap sokong. Kami akan tetap sokong. Demi Islam, dia kata. Islam ke yang mengajar rasuah ni? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Islam ke yang mengajar rasuah ini?